Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar nak ustaz sekalian? InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan PDPR kita. Jadi seperti biasa sebelum kita belajar, ya sama kita menandatangan berdoa ya. Okey, sama-sama berdoa, aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kita dah selesai berdoa. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi dalam tajuk beriman kepada kitab ya. Masih tadi di dalam bidang akidah ya. Beriman kepada kitab. Okey, pada semalam kita dah baca sama-sama kan. Apa dia? Kewajipan beriman kepada kitab Allah. Apa dia ayat dia? Tu surah An-Nisa ayat 136 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Okey, maksud dia dalam surah An-Nisa ni maksudnya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Okey, jadi pada hari ini kita akan mempelajari apa dia kitab-kitab tu. Kitab-kitab yang diturunkan kepada siapa? Dalam ayat tadi dia kata Allah berfirman ada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta ada kitab yang Allah turunkan kepada sebelumnya. Apa kitab-kitab tu? Okey, kita akan pelajari pada pagi ini. Buka buku teks kamu, buka buku surat 74. Okey. Kitab-kitab Allah. Di sepanjang kitab-kitab Allah SWT di sepanjang zaman ya. Muka surat 74 ya. Okey. Okey, kitab Allah. Apa dia kitab Allah? Kitab Allah bermaksud, okey tengok ni. Kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi. Kalam ni adalah kata-kata Allah. Kata-kata yang Allah lafazkan, diwahyukan, diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ni nampak ni, para nabi dan rasulnya. Buat ni. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah. Okey. Nama kitab yang wajib kita ketahui ada 4 semuanya ya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kitab ni kitab apa? Kitab Zabur. Kitab apa? Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Okey. Seterusnya kitab Taurat. Yang kedua kitab Taurat. Tadi kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Taurat pula diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat. Lepas tu yang ketiga kitab Injil. Injil turunkan kepada Nabi
Isa. Nampak? Kitab Injil. Tapi kitab Injil yang ada pada hari ini bukanlah naskah yang asli. Pada hari ini, pada zaman sekarang kamu boleh nampak. Oh, ada kitab Injil kan. Kamu pun ada dengar-dengar. Mungkin ada yang mendengar kitab Injil. Tapi kitab Injil yang ada pada hari ini adalah kitab yang telah diubah suai. Bukannya asal daripada kalam Allah itu. Ya. Okey, yang seterusnya yang keempat Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. Selain kitab, terdapat juga suhuf-suhuf ataupun lembaran yang mengandungi wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul. Seperti suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Syariat pula ialah hukum-hukum dan aturan Islam yang Allah SWT beri kepada manusia dan mesti dipatuhi seperti akidah, ibadah dan akhlak. Nampak tu? Ya? Okey. Empat kitab-kitab ini, okey, Ustaz akan bagi penerangan lagi yang lebih lanjut. Okey, 4 kitab-kitab ni tadi, okey, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran kan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini adalah pedoman bagi kaum Bani Israel dan isi pokok dikenali sebagai The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Tu isi dalam kitab Taurat tu. Okey, kitab Zabur pula diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Juga merupakan pedoman kepada umat Nabi Daud pada ketika itu. Juga kitab ini juga disebut sebagai Mazmur. Berisi nyanyian puji-pujian kepada Allah di atas segala nikmat ilahiyah. Tu apa yang terkandung dalam kitab Zabur tu. Sebut sedikit. Okey, kitab Injil pula diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ni merupakan pedoman bagi Bani Israel Bani Israel, ya. Ni kaum Bani Israel. Terdapat apa yang ada dalam kitab itu adalah merupakan isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud. Zuhud ni maksudnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, kan, dan menjauhkan kerosakan dan ketamakan dunia. Tapi apa yang ada pada kitab Injil pada hari ini dah tak asli lagi dah. Dah diubah-ubah oleh kaum apa? Kaum Kristian. Dia dah ubah. Ni agama Kristian ni dah ubah, bukan kaum Kristian, agama Kristian ni dah ubah isi kandungan yang ada dalam kitab Injil tu. Manakala Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Dan apa yang ada dalam Quran adalah merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Nampak tu? Apa yang terkandung dalam Al-Quran tu telah melengkapi segala-galanya. Apa yang kita nak hidup di dunia ni ada di dalam Al-Quran tu. Okey, Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur. Di mana ketika Nabi berada di Mekah dengan Madinah, diturunkan secara beransur-ansur. Dibacanya, kalau kita baca Al-Quran itu, dia bernilai sebagai ibadah. Kalau kita baca Al-Quran tu, macam mana? Kita akan dapat apa? Dapat pahala. Nampak tu? Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ni macam-macam ada syariat, ya. Berkenaan dengan halal haram, dosa pahala, ibadah, semua ada. Kejadian manusia pun ada, semua dinyatakan ada di dalam Quran, ya. Kan? Okey. Okey, cukup sekadar itu saja untuk tugasan pada hari ini. Ustaz nak kamu buat peta minda. Peta minda, ya. Peta minda tu macam ni lah. Ni. Kamu buat peta ni. Tulis atas ni, kita tulis buat dalam buku tulis kamu. Tulis tajuk dia kitab-kitab Allah. Lepas tu buat macam ni. Kitab Taurat. Taurat kepada siapa diturunkan. Tulis balik ni, salin balik ni nanti. InsyaAllah handout ni nanti saya akan
kepilkan bersama dalam grup Telegram. Ya, insya-Allah. Besok Ustaz akan bagi dan kamu hanya salin semula apa yang ada di dalam ni handout yang Ustaz bagi ni ya. Okey. Okey. Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah, insya-Allah pada kelak akan datang Ustaz akan kita akan belajar, kita akan bincangkan pada kelak akan datang ya. Okey, cukup sekadar itu saja untuk hari ini. Ustaz harap kamu dapat ya, ingat pesanan Ustaz, dengar cakap ayah, dengar cakap ibu kamu ya. Jangan lupa solat dan mengaji Al-Quran, sentiasa mengaji Al-Quran. Ingatlah Al-Quran itulah panduan hidup kita. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, insya-Allah kita takkan sesat selama-lamanya. Kita takkan sesat, apa-apa kesesatan tidak akan berlaku pada kita. Jadi rajin-rajinlah baca Quran ya. Banyak manfaat dan faedahnya dan pahalanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.